Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Husna binti Muhammad Ramzam, nombor metrik 050502. Saya merupakan pelajar Usuluddin dengan kaunseling semester 6. Pada hari ini saya akan membentangkan salah satu tajuk daripada subjek At-Tasawuf Al-Muqarran, iaitu tajuk Al-Hululiyah. Ini adalah biodata pengasas Al-Hululiyah. Al-Husin bin Mansur yang dikenali sebagai Al-Hallaj dianggap sebagai salah seorang lelaki yang selalu berbeza pandangan dengan ulama fiqh, dan ada juga yang bersetuju dengannya dan menjelaskan konsepnya. Dia berasal dari Al-Bayda, ibu kota di selatan Iraq, yang dinyatakan oleh kajian akademik. Al-Hallaj dilahirkan pada pertengahan abad ketiga Hijrah dan dibesarkan di Iraq. Dia dibunuh pada tahun 309 Hijrah. Al-Hallaj dilahirkan pada 858 sehinggalah dia dibunuh mati, iaitu 922 Masihi atau 244 hingga 309 Hijrah. Tokoh ini yang mengembangkan pemahaman hulul dikatakan pernah masuk dan keluar dari penjara, mempunyai konflik dengan ulama fiqh kerana pandangannya yang agak pelik mengenai tasawuf. Ia dikatakan dapat membaca rahsia fikiran manusia. Oleh sebab itu terkenal sebagai Hallaj al-Asrar, iaitu penenun sihir, iaitu Haikus Sihr. Dia pergi ke Baghdad dan di sana setelah mengalami penjara yang cukup lama lantaran dipersalahkan mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, dia dihukum mati dengan hukuman yang sadis. Sejarah kewujudan Al-Hululiyah. Pada pertengahan abad ke-3 Hijrah, dunia Islam dikejutkan dengan pandangan sufi yang ganjil dan radikal oleh Al-Hallaj. Kehadirannya bukan sahaja menunjukkan ulama fiqh, tetapi juga beberapa sufi yang akrab dengan dunia esoterik batin. Di antara pandangan mistiknya adalah hulul, iaitu dikatakan penyatuan ruh Tuhan dengan ruh sufi, iaitu ittihad ruh Allah ma'a ruh as-sufiyah. Dari pandangan radikal ini, ia dituduh berbagai macam oleh para fuqaha, mutakallimin, ahli hikmah dan para sufi sendiri. Para fuqaha dan mutakallimin umumnya menganggap Hallaj sebagai seorang kafir. Tambahan mengenai sejarah kewujudan ni, fahaman hulul dapat dikatakan sebagai lanjutan atau bentuk lain dari fahaman al-ittihad yang dipopularkan oleh Abu Yazid al-Bustami, iaitu pada 874 Masihi atau 261 Hijrah. Tetapi dua konsep ajaran ini berbeza. Dalam ajaran al-ittihad, diri manusia lebur dan yang ada hanya diri Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dalam konsep hulul, diri manusia tidak hancur. Dalam konsep al-ittihad, yang dilihat adalah satu wujud, sedangkan dalam konsep hulul di sana ada dua wujud tetapi bersatu dalam satu tubuh. Pendidikan pendidikan Al-Hallaj. Di Wasit, Al-Hallaj belajar tata bahasa dan Al-Quran dari Hambali sendiri, muhaddisin Hambali. Tetapi ketika ia mencapai usia 16 tahun, ia meninggalkan lingkungan yang menjadi kebiasaan di mana ia belajar dan pergi ke Tastar, sebuah kota di Khuzestan, dan di sana ia berkenalan dengan Sahl al-Tastari dan menjadi teman dekatnya di tahun-tahun antara 818 dan 896. Dan Sahl adalah seorang peneliti dalam ilmu Al-Quran dan juga seorang sufi yang belajar dengan cara yang berbeza dari metod tradisional yang digunakan di Wasit. Kerana sejak usia kini dia hidup dengan cara yang mengasingkan diri. Jadi dia berpuasa dan melakukan perjalanan ke Basrah, Kufah dan Mekah untuk mencari petunjuk. Kitab ataupun karya-karya, buku karya Al-Hallaj. Karya-karya utama Al-Hallaj ni semuanya ditulis dalam bahasa Arab, merangkumi yang pertama
Bukunya adalah 27 riwayat yang dikumpulkan oleh pelajarnya, iaitu sekitar 290 Hijrah atau 902 Masihi. Yang kedua ialah kitab Tawasin, satu siri 11 karya pendek. Kitab ni sangat popular. Orang kenal Al-Hallaj. Orang kenal Al-Hallaj ni daripada hasil karya kitab Tawasin ni lah. So, kitab yang ketiga, puisi yang dikumpulkan dalam Diwan Al-Hallaj. Dan kitab yang keempat ialah pengucapan, termasuk apa yang Al-Hallaj kumpulkan pada akhir malamnya dalam akhbar Al-Hallaj. Tambahan, karya tulisnya yang paling terkenal adalah kitab At-Tawasin, di mana ia menggunakan gambar raja dan simbol garis untuk membantu menyampaikan pengalaman mistik yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tambahan juga Diwan kata Masignon pertama kali ditemukan oleh Al-Khushairi di perpustakaan Sulami, iaitu sebahagian puisi Diwan juga terdapat pada kitab Tawasin. Iktikad kaum Al-Hululiyah. Adapun kaum Hululiyah, maka setengah mereka itu beriktikad bahawa kewujudan Allah Ta'ala masuk kepada mereka itu, dan demikian lagi pada segala jisim. Maka iktikad yang demikian itu kufur. Dan setengah mereka itu beriktikad dan berkata bahawa harus memandang kepada perempuan yang elok parasnya dan kepada muda belia. Dan mereka menari dan bersuluk serta katanya elok paras itu suatu sifat daripada segala Tuhan. Dia nak katakan manusia yang ada sifat yang elok parasnya itu adalah suatu sifat yang dari segala sifat Tuhan. Ia turun kepadanya seharusnya kami cium. Dia kata seorang perempuan yang elok paras, dia boleh dicium. Sebabnya sifat dia tu adalah satu sifat daripada segala sifat Tuhan. Boleh didakap. Maka hal itu semata-mata kufur dan sesat. Kata Syekh Abu An-Najib Ash-Sahrawandi di dalam kitab Awarikul Ma'arif. Ini adalah tambahan. Tak ada dalam slide, jadi ini adalah tambahan. Setengah daripada kaum Hululiyah itu bernama Qalandariyah. Mereka mengharuskan segala hal, berkata, apabila kami suci daripada hawa nafsu serta ikhlas kepada Tuhan, itulah kesudahan-kesudahan segala maksud. Adapun mengerjakan amalan syariat itu, maka ia bermartabat sekalian orang awam yang kurang lagi betul-betul. Maka iktikad yang demikian itu kufur, itu iktikad mulhid, lagi zindik, sepatutnya ia dibunuh jika ia enggan daripada bertaubat. Pandangan tokoh lain terhadap Al-Hululiyah ataupun Al-Hallaj ni. Al-Hallaj berpendapat bahawa dalam diri manusia ni sebenarnya ada sifat-sifat ketuhanan. Jadi, berdasarkan huraian tersebut di atas, maka Al-Hulul dapat dikatakan sebagai satu tahap di mana manusia dan Tuhan bersatu secara rohaniah. Yang tujuannya adalah untuk mencapai persatuan secara batin. Namun hal tersebut ditolak oleh Imam Al-Junaid. Beliau menyatakan bahawa Inna Allah yathhar. Itulah ayat tu. Bahawa Allah mensucikan diri dan Allah mensucikan dari segala kesalahan dan dia tidak hulul di dalam entiti wujud apapun. Kerananya setinggi apapun taraf spiritual yang dicapai seseorang, sebanyak apapun hakikat yang tersingkap terhadapnya, seelok mana pun paras seorang manusia itu, ia tetap tidak boleh sama sekali keluar dari martabat kehambaan kepada Allah Ta'ala dengan menuntut sebagai Tuhan. Al-Junaid bersikap tegas dan keras terhadap setiap orang yang menuntut hulul atau ittihad dari kalangan sufi yang secara sepihak dan palsu menisbatkan diri pada tasawuf. Meski demikian, Al-Junaid tidak serta-merta mengingkari pernyataan bernada dan terstik yang keluar dari lisan kalangan sufi, lalu mengucapkan muskil ataupun muskil dalam spiritualnya. Lepas tu tambahan pula, di dalam tasawuf, Al-Ghazali memilih tasawuf sunni sebagai mendasarkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Ghazali menilai negatif terhadap apa yang cuba Hallaj bawakan.
Jadi sekian itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan ilmu, boleh rujuk mungkin ustaz-ustaz ataupun YouTube ataupun dari ustaz-ustaz lah. So itu saja. Terima kasih.